Assalamualaikum, saya Nasir Ulwan. Saya Izzah Syarafana. Saya Nurul Amira. Saya Afiq Syakir. Hari ini kami akan melaksanakan tugasan 2 bagi kod kursus PMMV 3183 dan 3193. Jadi untuk hari ini kami akan mempersembahkan 3 puisi tradisional iaitu syair, seloka dan juga pantun. Jadi mari kita saksikan. Syair wasiat ayahanda, irama Siti Zawiyah. Ada kepada suatu hari sakit saudagar laki isteri, adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya hampirlah mati kepada rasanya. Lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Katanya, wahai cahaya mataku, tinggallah tuan buah hatiku. Hampirlah mati gerangan aku, baiklah tuan tingkah dan laku. Serta harta aku tinggalkan, tuan seorang yang menyukakan. Sampai habis semua diterimakan, faedahnya akan diberikan. Jadi melalui syair yang disampaikan tadi, rumusan pemikiran yang dapat disimpulkan ialah syair ini merupakan sebuah bentuk nasihat daripada seorang bapa ataupun saudagar kepada anaknya tentang tingkah laku, impak sekiranya tidak menguruskan harta dengan bijaksana, serta tuntutan menjaga budi bicara. Kemudian, dalam karya ini, penulis mengisahkan tentang perjalanan seorang saudagar yang terbaring sakit selama 7 hari dan menyedari bahawa ajalnya kian mendekat. Dalam kesedihan, saudagar tersebut merasakan keperitan untuk meninggalkan anaknya di dunia. Dia mengingatkan kepada anaknya untuk menjaga tingkah laku dan amanah yang ditinggalkan sambil mengungkapkan harapan agar anaknya memanfaatkan harta yang telah diwariskan dengan bijaksana. Kemudian, saudagar itu juga menekankan bahawa pentingnya pengetahuan dalam merancang perbelanjaan agar harta yang bersifat sementara ini membantu kita menjalani kehidupan di masa hadapan. Pesan yang seterusnya ialah tentang pentingnya berbudi bahasa dan menghormati masyarakat lain apabila saudagar itu mengingatkan kepada anaknya untuk menyapa orang lain sebagai tanda penghormatan. Dan pada rangkap akhir bagi syair wasiat ayah ini, penulis menyatakan tentang perbezaan adat dalam masyarakat apabila sesetengah individu itu lebih mengutamakan budi bahasa berbanding harta. Oleh itu, kita digalakkan untuk bertegur sapa kerana nilai hubungan sosial dan budi bahasa adalah lebih berharga daripada harta benda itu sendiri. Karya ini menyampaikan tentang pengajaran yang mendalam terhadap tanggungjawab, nilai kekeluargaan dan pentingnya etika dalam kehidupan. Kita beralih pula kepada pengajaran yang terdapat berdasarkan syair wasiat ayahanda. Baiklah, berdasarkan pengajaran ini, dapat kita teliti bahawa seharusnya kita mengamalkan sikap berbudi bahasa bagi melambangkan kepribadian seseorang itu. Baiklah, sikap ini bukan hanya ditentukan oleh perempuan ataupun lelaki, namun setiap manusia dan setiap individu perlu mengamalkan sikap berbudi bahasa ini sama ada semasa mereka bercakap, menyampaikan sesuatu perkara ataupun menegur seseorang, seharusnya dengan cara dan percakapan yang baik dan sopan. Yang kedua, sebagai seorang anak, kita hendaklah menghormati ibu bapa dan mendengar nasihat yang disampaikan oleh mereka. Sebagai anak, kita seharusnya patuh dan mengetahui bahawa setiap apa yang dikatakan oleh ibu bapa itu merupakan sesebuah kebaikan ataupun ada hikmah yang tersirat di sebaliknya. Yang ketiga, kita hendaklah berfikir secara nasional dalam membuat sebarang keputusan agar tidak mendatangkan impak yang negatif pada masa hadapan. Di sini kita memerlukan pemikiran yang matang dan berkembang secara lebih baik. Jika pemikiran kita tidak sedemikian, kita akan cenderung untuk melakukan sesuatu perkara secara terburu-buru dan tidak berfikir panjang. Ini akan menyebabkan sebarang kejadian akan berlaku secara tidak terjangka oleh akal fikiran.
Baiklah, yang terakhir, yang keempat, kita sewajarnya membudayakan amalan bertegur sapa sesama insan demi mewujudkan suasana yang harmoni dan aman damai dalam kalangan masyarakat. Di sini juga kita boleh mengamalkan cara yang lebih ceria ataupun sopan ataupun senyuman di wajah kita apabila kita bertemu dengan orang ataupun orang yang kita kenal. Judul Seloka Anak Merdeka Karya Ahmad Ali. Ikan di kali, jangan sampai terleka. Didikan agama diberi agar hidup mulia. Mendayung sampai penambang, jangan sampai tenggelam. Berhemat dan pilih vitamin agar hidup tenteram. Mencari rotan di rimba, jangan sampai tersenja. Tingkatkan ilmu di jiwa agar hidup sentosa. Bila selokasi anak merdeka, tanda ingatan. Dan lama dilupa, oh jangan sekali. Namun teknologi terkini nanti tetap bersama. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada rumusan pemikiran bagi Seloka Anak Merdeka. Seloka ini mengandungi beberapa nasihat yang penting bagi generasi muda yang menekankan kepentingan didikan agama sebagai landasan hidup yang mulia, pemilihan sahabat yang baik untuk kesejahteraan hidup serta menuntut ilmu untuk mencapai kebahagiaan. Selain itu, seloka ini juga menyeru pada para pendengar agar tidak melupakan warisan dan nilai tradisional. Baiklah, sekarang kita akan lebih mendalami tentang rumusan pemikiran Seloka Anak Merdeka ini. Seloka yang diberikan mengandungi nilai-nilai penting yang menekankan semangat patriotisme, keagamaan dan penghargaan terhadap budaya yang menjadi asas kehidupan individu dan masyarakat. Lirik ini dimulakan dengan gambaran tentang jalur gemilang, simbol bendera negara yang menjulang tinggi melambangkan kegagahan dan semangat kebangsaan. Seterusnya, seloka ini memberi penekanan pada kekalan budaya dan warisan. Budaya yang berzaman, khususnya warisan timur, harus dipertahankan dan dipelihara agar ia tidak terhapus oleh arus kemodenan. Penghargaan terhadap tradisi ini penting kerana budaya adalah identiti sesebuah bangsa dan memeliharanya bermaksud mengekalkan jati diri bangsa dan tersebut. Di samping itu, lirik ini juga menyeru agar setiap individu membina kehidupan yang berhaluan, yang bermaksud hidup yang terarah dan berpandukan prinsip yang kukuh, baik dari sudut moral maupun agama. Hidup berhaluan mencerminkan disiplin diri dan tujuan yang jelas dalam kehidupan. Seloka ini menekankan bahawa tujuan utama kehidupan adalah untuk bertakwa, yakni hidup dengan kesedaran dan ketaatan kepada Tuhan yang menjadi panduan kepada segala tindakan dan keputusan yang diambil. Baiklah, kita pula beralih kepada pengajaran berdasarkan Seloka Anak Merdeka. Terdapat beberapa pengajaran dalam seloka ini, seperti yang pertama, seloka ini mengingatkan tentang kepentingan memupuk rasa cinta terhadap negara. Jalur gemilang sebagai simbol kebangsaan melambangkan kegagahan dan keperluan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kemajuan negara. Yang kedua, seloka ini juga menekankan pentingnya memelihara budaya dan warisan bangsa. Budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi perlu dikekalkan sebagai tanda identiti bangsa. Yang ketiga, seloka ini juga mengajar tentang pentingnya meningkatkan ilmu sebagai asas untuk membina kehidupan yang berjaya. Yang keempat, pengajaran akhir yang sangat penting ialah menyeru agar hidup bertakwa.
hidup dengan kesedaran penuh kepada Tuhan akan membawa kepada keberkatan dan ketenangan hidup. Yang kelima, walaupun menekankan nilai budaya dan agama, slogan ini juga mengingatkan tentang pentingnya untuk meneroka teknologi terkini. Ikat jerami, muat ke kandar, selepas makan, mandi di telaga. Ucapan difahami, wasangka terhindar, bahasa kebangsaan, penyatu warga. Apa guna asam payah kalau tidak menggulai ikan? Apa guna lagak dan gaya kalau bahasa tidak dihiraukan? Anak angsa di tepi telaga dibilang oleh anak mak dara. Jika bahasa tidak dibangga, hilang bangsa, tergadailah negara. Duduk berdua, serasi berteman, berkongsi citra, asuhan bonda, bahasa terhakis, merentas zaman, cuai celata, egois menoda. Dah saya akan teruskan iaitu rumusan pemikiran serta elemen fonetik dan fonologi dalam pantun. Tema pantun yang kami pilih iaitu memartabatkan bahasa kebangsaan. Pantun yang pertama iaitu pantun ini membawa maksud bahawa komunikasi yang sangat jelas penting dalam kehidupan seharian. Jika kita bercakap dengan baik dan jelas, kita dapat mengelakkan salah faham di antara masyarakat, kaum dan sebagainya. Ini penting bagi membina hubungan baik dalam masyarakat yang berbeza latar belakang. Tidak itu sahaja, pantun ini juga menerangkan bahasa kebangsaan berfungsi sebagai wadah ataupun tempat yang menjadi penghubung yang menyatukan semua orang. Ia juga dapat membantu kita merapatkan perbezaan dan mencipta identiti bersama sebagai satu masyarakat. Baiklah, seterusnya bagi pantun kedua, pantun ini dapat saya lihat bahawa ia memfokuskan mengenai penggunaan bahasa yang seharusnya diambil berat ataupun dititik beratkan oleh masyarakat kita. Sebagai orang yang berbangsa Melayu, walaupun kita mampu menguasai bahasa lain, kita seharusnya mengutamakan bahasa Melayu terdahulu. Hal ini dilihat seperti tidak bermakna apa-apa jika kita hanya digelar sebagai bangsa Melayu namun memulaukan bahasa ibunda sendiri iaitu bahasa Melayu. Oleh itu, bahasa Melayu hendaklah diutamakan dan disanjungi terdahulu berbanding bahasa lain serta mengekalkan relevannya selama-lamanya. Di sini dapat kita rangkumkan bahawa bahasa Melayu ini perlu dijadikan tempat yang utama berbanding bahasa-bahasa yang lain bagi mengekalkan bahasa ini untuk diaplikasikan oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi, berdasarkan pantun tadi, maksud yang hendak disampaikan ialah pantun ini menekankan bahawa pentingnya memelihara dan membanggakan bahasa kebangsaan sebagai identiti budaya. Sekiranya kita sendiri tidak menggunakan bahasa kebangsaan kita berisiko untuk kehilangan warisan budaya dan juga identiti bangsa. Perkara ini boleh menyebabkan kita kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa dan secara tidak langsung dapat mengancam kelangsungan negara. Oleh itu, kita perlu menghargai dan memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai aset yang sangat berharga agar dapat memastikan kelangsungan bahasa kebangsaan sebagai simbol perpaduan dan kebanggaan negara. Baiklah, pantun yang keempat, pantun ini menceritakan bahawa bahasa kita yang semakin terhakis atau berkurang dari masa ke masa, ini mungkin merujuk kepada pengaruh luar yang mengubah cara kita berbahasa atau kurangnya penggunaan bahasa ibunda dalam kalangan generasi muda. Sebagai contoh, generasi muda pada masa sekarang banyak menggunakan bahasa rojak yang menyebabkan bahasa ibunda semakin luntur pada masa kini. Ini juga disebabkan sikap cuai yang tidak peduli terutamanya dalam masyarakat yang boleh membawa kepada keburukan. Sikap cuai dan tidak peduli yang mementingkan diri sendiri boleh merosakkan nilai-nilai budaya dan bahasa yang sepatutnya dipelihara. Itu saja perikmalan kami. Sekian, terima kasih.